Assalamualaikum, saya Muhammad Rizam bin Anwar akan membentangkan pendahuluan esei kami tentang epistemologi dalam era media sosial dan kecerdasan buatan AI. Persoalannya adalah, adakah manusia masih mampu membezakan antara pengetahuan yang benar dan maklumat yang palsu? Pernyataan masalah dan konteks masa, persoalan tentang hakikat kebenaran epistemologi sudah lama wujud, namun ia menjadi lebih kritikal pada abad ke-21. Dunia kini didominasi oleh algoritma media sosial dan kecerdasan buatan AI, di mana maklumat tersebar dengan sangat pantas. Wujud ancaman nyata seperti berita palsu dan manipulasi deepfake. Perspektif sejarah pula, sejarah membuktikan manusia sentiasa berjaya membina mekanisme pertahanan intelektual setiap kali medium baru muncul. Sebagai contoh, peralihan lisan ke tulisan, tulisan ke cetakan. Tesis pula, teknologi digital bukanlah musuh kepada kebenaran. Sebaliknya, ia adalah instrumen yang memperkasakan kognitif manusia. Kumpulan berhujah bahawa manusia masih mampu membezakan antara pengetahuan benar dan palsu. Ringkasan hujah, literasi digital membentuk pemikiran kritis, teknologi keselamatan, aplikasi yang menyaring maklumat palsu, peranan AI bertindak sebagai alat pengesahan fakta yang objektif. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nurul Ainur Syazwani. Saya akan membentangkan tentang isi saya. Salah satu cara untuk membezakan antara maklumat yang benar dan maklumat yang palsu ialah pendidikan literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan maklumat daripada pelbagai sumber. Melalui literasi digital, seseorang individu akan dilatih berfikiran secara kritis dan berhati-hati sebelum mempercayai atau menyebarkan sesuatu berita. Seperti contoh, individu yang bijak akan menilai kredibiliti laman, membandingkan sumber rasmi dan mencari tahu ciri-ciri berita palsu sebelum mempercayai maklumat tersebut. Sikap ini bukan sahaja mengelakkan penyebaran maklumat tidak sahih, tetapi membantu masyarakat melihat sesuatu berita secara objektif dan menapis maklumat dengan lebih sistematik. Dengan adanya literasi digital, masyarakat mampu mengolah maklumat dengan baik dan tidak mudah terpengaruh dengan maklumat yang kian tersebar di media sosial ataupun maklumat yang diberikan oleh kecerdasan buatan, yaitu AI. Sekian daripada saya, terima kasih. Baru-baru ini kita digemparkan dengan wujudnya teknologi baru yang diberi nama Artificial Intelligence AI, yang mana jauh 2 kali ganda lebih mudah untuk mendapatkan informasi daripada teknologi sebelum ini. Akan tetapi banyak orang yang salah menggunakan sehingga membuat berita ataupun maklumat palsu. Ini merupakan antara aplikasi-aplikasi yang telah dikuatkuasakan dengan teknologi pengesanan maklumat palsu. Kita sebagai pengguna boleh menghindari dari terjerumus dalam penipuan maklumat palsu dengan memuat naik aplikasi yang ada pelengkap seperti pengesanan maklumat palsu. Contoh yang pertama adalah aplikasi web blocker ataupun penyekat laman web. Aplikasi ini telah direka khas untuk menghalang akses kepada web yang meragukan. Aplikasi ini juga melindungi pengguna daripada penipuan, gangguan, kandungan berbahaya, dan laman web yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Antara contoh aplikasi yang boleh selamatkan pengguna daripada maklumat palsu adalah Blocksite, Safe Browser, dan Google Family Link. Seterusnya, aplikasi keselamatan peranti. Dengan aplikasi ini dipasang pada telefon pintar, tablet ataupun komputer, ia dapat melindungi peranti dari pelbagai ancaman digital seperti virus, malware, dan pancingan data phishing. Contoh aplikasi yang sesuai untuk pengguna adalah Kaspersky Mobile Security, Malwarebytes, dan McAfee Mobile Security. Akhir sekali, aplikasi pengesanan plagiat. Teknologi pada masa kini juga telah memudahkan banyak pencara dan mahasiswa untuk memeriksa hasil kerja mereka, kerana plagiat juga boleh terjadi dengan sengaja dan tidak sengaja. Oleh itu, aplikasi penjaga plagiat telah wujud untuk membantu pengguna dalam memeriksa hasil kerja mereka. Turnitin merupakan salah satu aplikasi yang popular di kalangan universiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Juzana Osal binti Osman. Hari ini saya akan membentangkan isi saya.
Pada masa kini, media sosial dipenuhi dengan pelbagai maklumat yang bercampur antara benar dan palsu. Dalam situasi ini, kecerdasan buatan atau AI memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat pengesahan fakta. Pertama, AI mampu mengesan maklumat palsu dan manipulasi. Walaupun AI sering dikaitkan dengan penghasilan kandungan seperti deepfake, teknologi yang sama sebenarnya boleh mengenal pasti tanda-tanda pemalsuan melalui pembelajaran mesin. AI juga dapat mengesan corak luar dan dalam, teks, image, dan video yang sukar dikesan oleh manusia. Kedua, AI sangat cekap mampu menganalisis data yang berskala besar. AI juga boleh menyaring berjuta-juta kandungan dalam masa yang singkat dan menandakan maklumat yang mencurigakan untuk disemak dengan lebih lanjut. Ini menjadikan AI sebagai satu penapis awal yang membantu mengurangkan beban kerja manusia dalam proses semakan fakta. Ketiga, gabungan AI dan pertimbangan manusia adalah kunci utama. Walaupun AI mampu memberikan bukti berasaskan data, ia tidak dapat menggantikan sepenuhnya kebijaksanaan manusia. Keputusan akhir boleh memerlukan pemahaman konteks sosial, niat penyampaian, dan pertimbangan etika. Oleh itu, kerjasama antara AI dan manusia menjadikan proses pengesahan fakta lebih kukuh dan berkesan. Salam sejahtera, saya Lovelyn Irene Niverius. Saya akan membentangkan isi saya. Terdapat juga pihak yang berpendapat bahwa kecerdasan buatan boleh menghasilkan kandungan palsu yang sangat sukar untuk dibezakan. Contohnya, kecanggihan AI buatan seperti deepfake, manipulasi suara dan image, yang turut menjadikan penipuan digital sangat sukar untuk dibezakan melalui mata kasar. Sekaligus, ia juga mengurangkan keupayaan pengguna untuk menilai deepfake tersebut. Apatah lagi pada masa kini, aplikasi yang di kecanggihan AI ini mampu mencipta kandungan visual sinetik yang sangat realistik sehingga menyukarkan pakar, apatah lagi orang awam untuk membezakan reality. Tambahan lagi, algoritma penyesuaian kandungan sering memerangkap pengguna dalam penapis buih ataupun filter bubble, di mana mereka hanya diberikan maklumat yang mengukuhkan maklumat sedia ada, sekaligus menutup ruang untuk penilaian objektif. Bukan itu sahaja, tahap literasi digital masyarakat yang tidak seimbang juga menjadikan sebahagian pengguna lebih mudah terpengaruh pada maklumat yang mengesahkan kepercayaan pribadi mereka. Golongan yang kurang berkemahiran dalam literasi media cenderung untuk menerima maklumat tersebut tanpa menyimak sumber ataupun motif penyebaran. Walaupun teknologi deepfake semakin maju, tetapi teknik pengesanannya juga semakin canggih. Dalam hal mengenal pasti kepalsuan video yang dijana oleh generatif AI, terdapat beberapa cara yang dapat kita lihat untuk mengenal pasti keaslian sesuatu video yang disyaki dihasilkan oleh AI. Antaranya ialah melalui penyelarasan bibir dan suara yang mungkin tidak serasi dalam video, seolah-olah kita ini sedang menonton film yang suaranya telah dialihkan. Pergerakan mata dan wajah juga boleh menjadi petanda di mana AI ini dia sering gagal untuk meniru pergerakan manusia seperti mengedipkan mata pada selang waktu yang tidak tetap sewaktu bicara. Alat pengesan AI juga dapat digunakan untuk mengesan ketidakserasian dengan menilai setiap rangka secara mendalam untuk menilai perubahan mikro dalam ekspresi wajah. Tambahan pula, video yang dihasilkan oleh AI ini dia sangat cenderung untuk menghadapi gangguan latar dan ketidaksepadanan emosi menjadikan ekspresi yang terhasil itu dia kurang natural ataupun tidak bersesuaian dengan suasana. Oleh itu, wujud mekanisme sokongan yang membantu manusia untuk menilai kesahihan sesuatu kandungan yang diperoleh. Selain itu, terdapat golongan pendakwah, intelektual dan pihak media memainkan peranan dalam mengatasi penularan berita palsu. Ketiga-tiga pihak ini bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai adab, moral serta meningkatkan literasi media mereka dalam menerima dan menyampaikan maklumat. Program kesedaran bersama dapat menyalurkan ilmu dan peringatan secara meluas.
Pihak media khususnya berfungsi sebagai orang tengah yang menyampaikan maklumat sahih daripada pihak berautoriti dan mempunyai tanggungjawab untuk membanteras kandungan palsu daripada diterbitkan. Sementara itu, syarikat media sosial pula bertanggungjawab menyekat maklumat yang berpotensi menggugat keharmonian. Secara keseluruhannya dapat membantu masyarakat membezakan maklumat yang benar dan yang tidak benar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ifa Kristina Kiong akan membentangkan tentang isi-isi yang terdapat di bantahan kedua. Isi yang pertama ialah dominasi algoritma dan manipulasi AI, di mana algoritma media sosial mengutamakan engagement berbanding ketepatan yang menyebabkan kandungan sensasi atau palsu lebih cepat tular. Kemudian isi yang kedua ialah keletihan kognitif, iaitu information overload, di mana lambakan data yang berlebihan menyebabkan individu sukar untuk memproses maklumat secara kritis. Kemudian isi yang ketiga ialah kepantasan berita palsu, di mana berita palsu dikesan untuk merebak lebih pantas, mendalam dan meluas berbanding berita benar kerana ia memicu emosi kemarahan atau kejutan. Isi yang keempat ialah ancaman deepfake, di mana teknologi AI kini mampu mencipta kandungan visual dan suara sintetik yang sangat realistik sehingga sukar dibezakan oleh pakar maupun orang awam. Kemudian filter bubble, di mana algoritma memerangkap pengguna dalam kelompok maklumat yang hanya mengukuhkan kepercayaan sedia ada mereka dan menutup ruang untuk penilaian objektif. Akhir sekali, tahap literasi digital yang rendah. Pengguna yang kurang berkemahiran literasi cenderung untuk menerima maklumat tanpa menyemak sumber atau motif di sebaliknya. Isi-isi bagi jawab balas bantahan kedua pula ialah antaranya resiliensi kognitif, iaitu cognitive resilience, di mana manusia bukan penerima maklumat pasif. Kita mempunyai keupayaan semula jadi untuk menyesuaikan strategi pemikiran apabila berhadapan dengan maklumat baru. Isi yang kedua ialah adaptasi amalan digital. Masyarakat mula membentuk budaya menyemak fakta, iaitu fact check, melakukan rujukan silang dan bersikap lebih berhati-hati sebelum mempercayai sesuatu dakwaan. Kemudian kematangan literasi maklumat, di mana terdapat peningkatan kesedaran dalam merujuk sumber rasmi seperti portal kerajaan, media arus perdana dan jurnal akademik. Kemudian pembetulan sosial, iaitu social correction, di mana komuniti digital bekerjasama secara kolektif untuk membetulkan maklumat salah yang tersebar di platform media sosial. Kemudian akhir sekali, sokongan dasar dan peraturan, di mana penguatkuasaan undang-undang maklumat palsu dan sistem penandaan kandungan oleh platform seperti YouTube ataupun Meta membantu pengguna mengenal pasti maklumat yang meragukan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Tambahan pula, terdapat pendidikan dan undang-undang yang merupakan usaha membendung penularan maklumat palsu. Dari sudut pendidikan, ia meragumi kesedaran agama, sivik dan literasi media. Manakala dari sudut undang-undang pula, ia melibatkan pelaksanaan hukum yang tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga mendidik. Kerajaan memegang peranan utama dalam aspek ini, terutamanya melalui inisiatif seperti kempen kesedaran awam dan usaha memperkasakan literasi media di institusi pendidikan dan masyarakat umum. Dengan ini, kemampuan masyarakat untuk membezakan antara kebenaran dan kepalsuan dapat terus dikekalkan. Kesimpulan, penegasan semula, kebimbangan mengenai kematian kebenaran adalah tidak berasas dan terlalu ekstrim. Manusia masih memegang kendali penuh dalam menentukan kesahihan sesuatu pengetahuan. Rumusan 3 faktor utama. Faktor 1. Literasi digital. Bertindak sebagai benteng pertahanan dalaman yang membolehkan analisis kritis dan bukan penerimaan membuta tuli. Faktor 2. Aplikasi keselamatan. Berfungsi secara automatik menghalang akses laman web meragukan dan melindungi dari penipuan. Faktor 3. Teknologi AI. Merupakan sekutu kuat yang menganalisis data berskala besar untuk mengesan pola manipulasi yang tidak dapat dilihat mata kasar. Sintesis dan pandangan masa depan. Gabungan kebijaksanaan akal manusia dan kecanggihan teknologi membentuk ekosistem semakan fakta yang kukuh, yaitu sebagai contoh, sinergi manusia ditambahkan dengan teknologi. Teknologi hanyalah alat kepada manusia berpegang pada prinsip etika dan rationality. Manusia tidak akan mudah dimanipulasi oleh algoritma.
masa depan epistemologi, manusia sedang berevolusi ke arah pengesahan kebenaran yang lebih sistematik, bukannya menuju kegelapan.